Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di Malang, Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus ini, dengan memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang tersebut. pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Definisi buli cyber. Buli cyber atau cyberbullying merujuk kepada penggunaan teknologi digital untuk mengganggu, merosakkan reputasi atau menakut-nakutkan seseorang. Kegiatan buli ini juga boleh berlaku melalui pelbagai platform dalam talian, antaranya ialah laman media sosial, email, laman web dan pesanan teks. Contoh-contoh buli cyber. Contoh buli cyber. Pertama ialah penghinaan atau penghinaan publik, iaitu menyebarkan komen atau mesej yang memalukan atau menghina seseorang di media sosial. Kedua ialah menyebarkan khabar angin. Menyebarkan khabar angin atau maklumat palsu mengenai seseorang untuk merosakkan reputasi mereka. Ketiga ialah pengancaman. Menghantar mesej yang mengancam kesejahteraan atau keselamatan seseorang. Yang keempat ialah pencerobohan privasi, iaitu menyebarkan maklumat peribadi atau gambar seseorang tanpa kebenaran. Yang kelima ialah penggodaman akaun, iaitu perbuatan menggodam email atau akaun media sosial seseorang untuk mengakses atau mengubah maklumat peribadi mereka. Keenam ialah penipuan identiti, iaitu menyamar sebagai orang lain untuk menipu atau mengelirukan pihak lain. Yang ketujuh ialah trolling, iaitu meninggalkan mesej atau komen yang provokatif dan mengganggu dengan tujuan menimbulkan reaksi negatif. Kelapan ialah penggunaan imej atau video, iaitu menggunakan atau mengubah suai gambar maupun video seseorang dengan cara memalukan atau mengancam. Langkah mengatasi. Langkah mengatasi yang pertama, kesedaran dan pendidikan. Pendidikan awal mengenai cyberbully dan akibatnya sangat penting. Bahagian pendidikan di sekolah boleh menerapkan etika digital, mengajar pelajar tentang penggunaan internet secara bertanggungjawab dan cara mengenangi situasi buli dalam talian. Langkah mengatasi yang kedua, penggunaan privasi dan keselamatan. Individu perlu mengawal tetapan privasi di media sosial untuk mengelakkan akses orang yang tidak dikenali kepada maklumat peribadi. Berhati-hati dalam berkongsi maklumat, gambar dan lokasi di media sosial, terutamanya kepada orang yang tidak dikenali. Seterusnya, bimbingan ibu bapa. Ibu bapa perlu mengambil langkah proaktif dengan memantau aktiviti dalam talian anak-anak mereka dan berbincang secara terbuka mengenai tingkah laku cyberbully. Komunikasi yang terbuka dapat membantu anak-anak merasa lebih selamat untuk melaporkan sebarang gangguan yang mereka alami. Yang terakhir, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang terhadap cyberbully perlu diketatkan. Di Malaysia, terdapat Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta kerana kesiasaan yang boleh digunakan untuk mendakwa pesala cyberbully. Mengetahui bahawa tindakan undang-undang boleh diambil dapat menjadi penghalang kepada cyberbully. Hukuman terhadap buli cyber. Setakat ini, pembuli cyber yang didapati bersalah akan dikenakan hukuman sebanyak RM100. Difahamkan ini merupakan hukuman maksimum bagi peruntukan Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil. Pertama sekali, kesedaran tentang keselamatan digital. Anak-anak dan remaja perlu diajar tentang keselamatan digital seperti tidak berkongsi maklumat peribadi secara terbuka dan berhati-hati dalam interaksi dalam talian. Pengajaran ini boleh mengurangkan risiko menjadi mangsa cyberbully atau penyalahgunaan maklumat. Itu, kemahiran pengurusan emosi. Melalui pengajaran tentang buli cyber, pelajar boleh mempelajari cara mengawal emosi ketika berhadapan dengan penghinaan atau provokasi dalam talian. Latihan ini membantu mengurangkan tindak balas secara agresif yang boleh memburukkan keadaan. Dan akhir sekali, penggunaan media sosial secara bertanggungjawab. Melalui pendidikan ini, pelajar diajar untuk menggunakan media sosial secara bertanggungjawab dengan tidak menyebarkan berita palsu, tidak terlibat dalam kegiatan memburukkan orang lain dan mengamalkan tingkah laku yang positif.